وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Maksudnya, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredaran masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayat itu, tanda-tanda kebesarannya, satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa dan Maha mengetahui akan segala kejadian. Dialah juga yang menjadikan apa yang ada di bumi seperti manusia, jin, tumbuhan dan haiwan, serta menjadikan apa yang di langit seperti bulan, matahari, planet, bintang-bintang dan sebagainya. Inilah sebagai bukti keterangan yang nyata tentang kudrat dan iradat ilmu kebijaksanaan serta pengurniaan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak dan maha luas, yang mendorong supaya makhluknya memuji dan bersyukur serta mengabdikan diri sebagai hamba dengan khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam telah percaya dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala pentadbir seluruh alam. Segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan atas orbitnya yang tersendiri. Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti-ganti. Matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam, adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala jua, dan ianya mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri. Maha suci Allah pentadbir seru sekalian alam. Muslimin yang diberkati Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ibrahim ayat 33, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Maksudnya, dan dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan menjadikan malam dan siang bagi faedah kamu. Sesungguhnya Allah menjadikan malam dan siang adalah sebagai tanda kekuasaan atau bukti kekuasaannya. Kedua-duanya itu ialah malam dan siang akan mengakibatkan perubahan dan perbezaan cuaca, masa dan waktu. Begitu juga dengan kejadian gerhana. Adapun gerhana itu terbahagi kepada dua, yaitu gerhana matahari dan bulan. Gerhana itu ialah suatu perubahan, suatu keadaan, suatu kejadian, suatu keagungan dan kebesaran Tuhan yang berlaku pada matahari dan bulan, di mana kejadian ini adalah suatu perkara yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya. Oleh itu, jika berlaku kejadian gerhana matahari atau bulan, ianya bukan merupakan suatu tanda atau simbol
suatu kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan, tetapi gerhana itu berlaku atas sifat wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu kehendak dan berkuasa atas segala sesuatu yang tidak dapat dihalang oleh apa jua kekuatan pun di dunia ini, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yankashifa ma bikum, rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdoalah kepada Allah, dirikanlah solat sehingga hilangnya tanda gerhana daripada kamu. Muslimin, apabila berlaku gerhana, kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bertakbir, bersembahyang, bersedekah dan beristighfar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayati fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Al-Bukhari. Maksudnya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah, di mana kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah solat dan bersedekah. Di samping itu, marilah kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan dan menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, menambahkan serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maksudnya sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Mengakhiri khutbah, diharapkan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, kesedaran
menambahkan serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga gerhana yang berlaku ketika ini tidak mengakibatkan berlakunya malapetaka alam seperti perubahan angin dan cuaca yang akan memungkinkan kesan kepada alam sekitar dan memberi kesan kepada perubahan tabiat alam, tumbuh-tumbuhan serta kehidupan dunia sebagai usaha untuk melahirkan keteguhan dan mengekalkan kekuatan iman yang ada di dalam diri umat Islam. Digariskan beberapa nasihat untuk dijadikan pedoman, antaranya: pertama, berfikir dan bertafakur setiap kejadian fenomena alam. Kedua, memperingati tentang nikmat syurga dan azab neraka. Ketiga, menjauhkan diri daripada lalai dan lupa kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menghitung, mempertingkatkan dan memperkemaskan amal kebajikan sepanjang masa. Dan yang kelima, bersegera memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kealpaan dan keingkaran mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Firman Allah di dalam ayat 6 hingga 12 Surah Al-Qiyamah, yas'alunaka ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Maksudnya dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpedar-pedar kerana gerun takut dan bulan hilang cahayanya dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat berlindung. Pada hari itu Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Sidang hadirin sekalian, pada hari ini kita berhimpun dan berkumpul dengan penuh harapan agar doa rayuan dan taubat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memulihkan cuaca gerhana bulan yang kita saksikan sekarang ini, supaya kita terus sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah kedanya. Berdoa, wahai jemaah sekalian, semoga selepas perhimpunan ini bermulanya aliran angin yang membawa hujan dan aliran air yang mencukupi keperluan cuaca dan peralihan musim
yang lebih baik untuk dinikmati bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sad ayat 36, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Maksudnya, maka kami kabulkan permohonannya, lalu kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya ke arah mana sahaja yang dikehendaki ditujunya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.